السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Taufik dan inayahnya jua dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita nak menyambung berkenaan dengan zikir ataupun wirid di waktu pagi. Antara amalan yang sunat dilakukan sama ada kepada pengamal perubatan Islam maupun kepada orang yang mengalami gangguan makhluk halus, gangguan jin dan syaitan. Sebab zikir ini merupakan pendinding diri bagi mengelak daripada diganggu oleh makhluk yang jahat. Apabila kita mengamalkannya secara konsisten, insya-Allah dengan izin Allah, Allah akan pelihara kita daripada gangguan makhluk halus, gangguan jin, syaitan, sihir, saka, sampuk, singgah dan seumpamanya. Sebab mereka berada di sekeliling kita. Ada di sekeliling kita, dan sebagai seorang yang berjaga-jaga, maka hendaklah kita sentiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir-zikir yang diajar dalam Islam
melalui lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak lihat wirid yang ke-15. Kita dah sebut 1 ke 14 dan mengikut ataupun apa dia fadilat ataupun riwayatnya dan fadilat yang disebut. Baik, wirid yang ke-15 di waktu pagi lepas sembahyang subuh, kita wirid dulu lepas sembahyang, kemudian sambung dengan wirid ini, iaitu wiridnya Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakas syukur. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakas syukur. Maknanya, ya Allah, apa sahaja nikmat yang aku perolehi pada waktu pagi atau nikmat yang didapati oleh makhlukmu, maka ia sebenarnya adalah daripada-Mu jua dan sekutu bagimu. Oleh itu, untuk-Mu sahajalah semua pujian dan untuk-Mu sahajalah semua kesyukuran. Tu, ya Allah, apa sahaja nikmat yang aku perolehi pada waktu pagi atau nikmat yang didapati oleh makhluk-Mu, maka ia sebenarnya adalah daripada-Mu jua. Tiada sekutu bagimu. Oleh itu, untuk-Mu sahajalah segala kepujian dan untuk-Mu lah segala kesyukuran. Baik. Ini merupakan hadis doa ni yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Fadilat dia, siapa yang mengamalkan bacaan ini pada waktu pagi, maka dia tergolong sebagai orang yang telah menunaikan kesyukuran pada siang hari itu. Dan siapa yang mengamalkannya pada waktu petang, maka itu bermakna dia telah menunaikan kesyukuran pada malamnya. Ini tanda orang yang bersyukur. Dia mengucapkan zikir ini pada setiap pagi dan setiap petang. Cuma petang dia lain lah. Kalau petang, Allahumma ma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakas syukur. Mana ukarlah. Amsa tu petang. Pagi asbah. Allahumma ma asbah bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakas syukur. Sekali ya baca. Baca sekali saja. Itu pada waktu pagi. Kalau waktu petang, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakas syukur. Fadilat dia, sesiapa yang membaca zikir ini pada setiap pagi dan petang, dia telah menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia seorang yang telah mengakui akan nikmat yang Allah kurniakan kepada dia. Jadi kita ni tuan-tuan kena mengakui nikmat itu daripada Allah dan mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan kepada kita setiap hari. Setiap hari. Baik. Kemudian wirid yang ke-16. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Asbahna wa asbal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka
khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'da. Makna dia, kami berada pada waktu pagi dan pada pagi ini semua kerajaan hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan hari ini, iaitu pembukaannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu daripada semua kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Tuh, makna dia, kami berada pada waktu pagi dan pada pagi ini semua kerajaan hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan hari ini, iaitu pembukaannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu daripada semua kejahatan hari ini dan kejahatan seterusnya. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud. Abu Daud, cuma fadilatnya itu tak disebut. Tapi ini memang daripada hadis Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri membacanya pada setiap pagi. Lagipun kalau kita tengok doa ni, dia bentuk doa kan. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan dari pada hari ini, pembukaan hari itu, kemenangan pada hari itu, cahaya pada hari itu, keberkatan pada hari itu dan petunjuk pada hari itu. Dan aku berlindung kepadamu daripada segala kejahatan hari ini dan kejahatan seterusnya. Tuh, memohon kebaikan semua kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah dari persebaran kejahatan. Itu wirid yang ke-16. Wirid yang ke-17. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Makna dia, kami berada pada waktu pagi di atas fitrah kesucian Islam dan di atas kalimat ikhlas dan di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas agama bapa kami Ibrahim yang lurus dan sentiasa berserah diri kepada Allah, dan bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang melakukan syirik. Kami berada pada waktu pagi di atas fitrah kesucian Islam. Islam agama fitrah. Tuan-tuan, dia agama fitrah. Agama lain bukan. Hanya Islam agama fitrah. Bahkan setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maknanya suci Islam. Maka ibu bapanya lah yang menyahudikannya atau menasranikannya ataupun memajusikannya. Nabi tak sebut atau mengislamkannya. Sebab apa? Bayi itu sedia Islam. Dia lahir dalam keadaan Islam. Maka tak sebut dah mengislamkan dah, tak ada. Maka bapaknya lah yang mencorakkan
sama ada nak mengekalkan dalam keadaan fitrah ataupun mengubah daripada fitrah kepada hidup cara Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Bukan kata masuk agama Yahudi, Nasrani, Majusi, tapi mengikuti akan perjalanan dan juga tingkah laku, perangai dan juga segala tindak tanduk orang-orang Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Kan? Cara-cara kan, kita tengok hari ni kan, agama orang Islam, dia tak ikut cara hidup Islam. Cara hidup dia ala Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu dan hadis ini riwayat Imam Ahmad. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Cuma fadilat dia tak disebut lah. Tapi mesti ada ni. Mungkin kita tak disebut di kitab ni. Tak apa. Yang penting ia merupakan daripada Nabi lah. Wirid yang ke-18. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan muttaqabbala. Ini doa. Doa di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan muttaqabbala. Makna dia, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amalan yang diterima. Di doa yang cukup baik tuan-tuan. Dimulai pada waktu pagi. Minta apa? Rezeki yang, minta ilmu yang bermanfaat. Itu tuan-tuan, setiap hari ni kita nak kita menambah ilmu. Jangan setiap hari tak ada apa-apa penambahan ilmu. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Satu. Yang kedua, wa rizqan tayyibah. Rezeki yang baik. Kita minta pada hari itu kita mendapat rezeki yang baik yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ni doa ni. Maknanya doa untuk memohon rezeki yang baik pada hari itu. Kemudian yang ketiga, wa amalan muttaqabbala, dan amalan yang diterima. Kalau sekiranya kita beramal tuan-tuan tanpa diterima oleh Allah, amalan kita jadi sia-sia. Sebab apa? Tak ada nilai pahala di sisi Allah bila Allah tak terima. Jadi kita nak amalan yang kita lakukan pada hari itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa di waktu pagi tuan-tuan. Jangan tinggal. Jangan tinggal doa ini. Ini doa yang sangat penting untuk kita baca setiap pagi. Kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan muttaqabbala. Minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Itu wirid yang ke-18. Wirid yang ke-19. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Wa a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Baca 3 kali. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Wa a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Makna dia, ya Allah, sejahterakanlah badanku. Ya Allah, sejahteralah pendengaranku. Ya Allah, sejahterakanlah penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau.
Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Kekafiran, al-kufri, dan wal-faqr, kefakiran. Dan aku memohon perlindungan kepadamu daripada siksaan kubur. Jadi Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Dibaca 3 kali. Ya Allah, sejahterakanlah badanku. Ya Allah, sejahterakanlah pendengaranku. Ya Allah, sejahterakanlah penglihatanku. Jadi Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu daripada kekufuran. Nabi pun minta, tuan-tuan. Nabi dah tentu tak kafir. Tak melakukan perbuatan kufur dah. Tapi tetap minta agar dilindungi daripada melakukan perbuatan kufur, kafir. Kemudian kefakiran pun minta pada Allah. Jangan sampai kita jadi orang yang meminta-minta. Fakir maknanya hidup dalam keadaan tidak cukup apa yang dikurniakan Allah kepada kita. Hingga kita diberi oleh orang lain. Sampai kita kadang-kadang meminta pada orang lain untuk mencukupkan keperluan kita. Jadi tak nak. Kan? Jadi kita, Nabi sendiri berlindung kepada Allah daripada sifat fakir. Kan? Fakir ni suatu daripada perkara yang kita kena minta perlindungan lah. Kan? Fakir ni tak baik lah. Kan? Sebab kefakiran ni juga tuan-tuan dia boleh membawa kepada kekufuran. Kan? Yakadu ayyakunal faqru kufra. Maknanya hampir-hampir orang yang fakir itu melakukan perbuatan kufur. Makna apa tuan-tuan? Bila mana seorang itu dia fakir, dia memerlukan kecukupan, keperluan dia. Maka terdedah dia untuk dia melakukan perkara yang dosa. Antaranya mencuri, merompak, menerima rasuah, menipu. Itu semua. Kemudian berhutang. Bila hutang, tak bayar. Kan? Semua ni perkara-perkara yang membawa kepada kufur. Jadi bila fakir, boleh bawa kepada kufur. Jadi kita minta pada Allah agar kita tidak tergolong di kalangan orang yang fakir. Maknanya Allah bagi kita kecukupan. Itu sebab antara doa yang juga Nabi ajar pada kita untuk kita baca, agar kita mendapat rezeki yang cukup. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhan, aku memohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, penjagaan daripada melakukan perbuatan maksiat, al-afaf, dan yang keempat wal ghina, minta kecukupan. Bukan tak cukup. Kan? Al-ghina ni mana cukup. Nabi minta kecukupan. Gitu. Jadi kita minta Allah Ta'ala bagi kita rezeki yang cukup. Yang diberkati oleh Allah. Kan? Walaupun mungkin tak banyak. Kan? Yang penting berkat dan cukup. Itu yang penting. Kan? Baik. Okey. Kemudian juga dalam hadis ini, doa ini juga minta kepada Allah perlindungan daripada azab kubur. Kan? Wa a'udzubika min azabil qabr. Kubur. Baca ini 3 kali. Itu wirid yang ke-19. Wirid yang ke-20. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Baca 7 kali. Ini akhir surah At-Taubah ayat 129. Surah At-Taubah ayat akhir 129. Baca ini 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Makna dia, cukuplah Allah sebagai pelindung bagiku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya lah aku bertawakal berserah diri. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Itu makna dia. Cukuplah Allah sebagai pelindung bagiku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal berserah diri. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Baca 7 kali. Biasa orang Melayu hafal ni. Dia hafal daripada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kan? Biasa orang Melayu kita hafal tu, baca tu. Tapi nak sebut bukan baca yang tu. Laqad ja'akum. Baca yang ni. Kan? Keratan ini. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baik, apa fadilat dia? Hadis riwayat Abu Daud, fadilat dia, siapa yang membaca 7 kali pagi dan petang, 7 kali pagi dan 7 kali petang, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya dan menghilangkan kebimbangannya, sama ada yang berkaitan dengan urusan dunianya atau akhiratnya. Itu kelebihan dia. Tuan-tuan, sesiapa yang membacanya 7 kali pagi dan 7 kali petang, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya dan menghilangkan kebimbangannya, sama ada yang berkaitan dengan urusan dunianya atau akhiratnya. Tuan, maknanya dengan kita baca ayat ini, ayat 129 surah Taubah 7 kali ini tuan-tuan, setiap pagi dan setiap petang, insya-Allah Allah akan mencukupkan bagi kita keperluan yang kita nak, kita dapat, insya-Allah. Kemudian Allah akan menghilangkan kita kebimbangan. Tuan kan, kita kadang-kadang kita rasa bimbang, risau, kan, dengan dunia kita dan akhirat kita. Jadi kita tak bimbang lah. Maknanya hidup dalam keadaan tenang. Tak ada rasa takut, bimbang, gelisah, kan, risau dan seumpamanya. Anxiety ke apa ke, kan. Setengah orang tu dia ada. Kan. Dia punya perasaan takut. Ada. Baru ni di Kristen baru ni. Dah tua dah pun. Bukan budak-budak pun. 50 lebih dah. Takut. Duk ikut je orang. Kan? Orang naik atas, dia naik atas. Orang turun bawah, dia turun bawah. Dia tak boleh tinggal. Tuan-tuan. Di rumah tu, dia kena ada orang teman dia. Kalau tidak, dia tak boleh. Dia rasa takut. Kan? Bukan budak-budak. Kan? Orang tua lah. Tuan. Cek, baca-baca ada jin dalam badan dia. Kan? Jin cakap lah. Kan? Masuklah badan dia yang menjadikan dia takut. Perasaan takut tu disebabkan gangguan jin. Kalau dia tak ada apa, tak ada. Lepas dia keluar benda tu, dia tak rasa apa dah. Kan? Dia tak rasa takut dah. Tapi benda tu yang menakutkan dia. Bila jin tu boleh menakutkan seseorang. Tuan, ini bendanya. Tu so, kalau kita rasa takut semacamnya kan, tak tentu pasal, takut. Tak ada sebab. Itu ada jin tu. Ya, tuan-tuan, sungguh. Kan? Tu kita nak kena berubat lah. Berubat. Kan? Jangan biar. Kan? Biar sampai ke ketua, sampai bila-bila takut.
Susah orang. Kan? Nak teman dia. Kan? Orang lain ada hal juga, kerja juga. Kan? Duk mengikut je. Kan? Aduh. Baik. Jadi bimbang tu kita tak nak lah. Kan? Jangan bimbang. Kan? La tahzan. Jangan bimbang. Jangan duka cita. Baik, itu wirid yang ke-20. Wirid yang ke-21, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. 10 kali. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah selawat kesejahteraan ke atas Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Apa dia punya kelebihan ni? Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang baik. Fadilat dia, siapa yang membaca selawat ini sebanyak 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang, dia akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya selawat pagi 10 kali, selawat petang 10 kali untuk kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni fadilat baca tu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad 10 kali ya. Tak sampai setengah minit. Syafaat menunggu kita di hari kiamat. Baca. Kena konsisten. Kan? Konsisten. Baca 10 kali. Sekurang-kurang. Lebih banyak, lebih baik. Selawat ni tuan-tuan, tak ada had. Sekurang 10 kali. Lebih ratusan kali, bahkan ribuan kali sehari, lagi baik. Tak ada had. Lagi banyak, lagi bagus. Baik. Kemudian, wirid yang ke-22, Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Subhanallah wa bihamdih. Maknanya Maha Suci Allah dan dengan segala pujian untuknya 100 kali. Hadis riwayat Muslim, fadilat dia, siapa yang membaca zikir ini sebanyak 100 kali, Subhanallah wa bihamdih, pada waktu pagi dan 100 kali pada waktu petang, maka tidak seorang pun akan mendapat lebih daripada apa yang dia peroleh pada hari kiamat, melainkan orang yang membaca seperti yang dibacanya ataupun orang yang membacanya lebih banyak daripada bilangan itu. Menurut riwayat Muslim yang lain juga, siapa yang membaca 100 kali dalam sehari, nescaya Allah akan menggugurkan kesalahannya, dosa-dosanya, walau sebanyak buih di lautan. Itu kelebihan. Mana orang yang baca ni tuan-tuan, sekurang-kurang 100 kali pada waktu pagi dan petang, dia merupakan orang yang sangat baik amalan dia, dan dia akan mendapat penghapusan dosa, iaitu dosa-dosa kecil, walaupun sebanyak buih di lautan. Baca tuan-tuan. Seminit lebih lah. Kan? Seminit setengah lah kot. Tak sampai pun. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. 1 kali. Baca. Tuan-tuan ya. Ini yang ke-22. Yang ke-23. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 sekali juga baca, makna dia, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan miliknya segala kepujian, dan dia Maha berkuasa di atas segala sesuatu. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada yuhyi wa yumit. Hak ni tak ada. Hak yang biasa kita baca, ada yuhyi yumit itu selepas solat maghrib dan subuh 10 kali baca kan. Itu ada. Yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi yang ini tak ada. Baca 1 kali waktu pagi saja. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilat dia? Hadis ni riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fadilat dia,
Siapa yang membacanya 100 kali dalam sehari, nescaya dia akan mendapat ganjaran seperti memerdekakan 10 orang hamba sahaya dan dituliskan untuk 100 kebaikan dan dihapuskan daripada 100 dosa, dan dia akan terhindar daripada gangguan syaitan pada hari tersebut. Tuh. Dan tidak seorang pun yang mendapat ganjaran yang lebih baik daripada yang dia dapati, kecuali jika orang tersebut membacanya bilangan yang lebih banyak daripadanya. Oleh itu bacalah di waktu pagi 100 kali, tuan-tuan. Sekali, makna 1 kali di waktu pagi, dapat pahala memerdekakan 10 orang hamba, ditulis 100 kebaikan, pahala, dihapuskan 100 kejahatan, dosa, dan dipelihara dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut. 4 kelebihan. Tuan-tuan, kan? Merdeka 10 orang hamba. Besar tu. Pahala memerdekakan 10 orang hamba. Bukan seorang, 10. Dihapuskan, dituliskan 100 pahala, dosa pahala, dihapuskan 100 dosa, dan dipelihara dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut. Kemudian wirid yang terakhir, wirid yang ke-24, iaitu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, dan An-Nas 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas. Ini juga dibaca. Dan kelebihan dia, hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, sanadnya sahih menurut Imam Tirmizi. Fadilat dia, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas masing-masing 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali waktu petang, nescaya sudah memadai baginya untuk mendapat pemeliharaan Allah di segala sesuatu yang tidak diinginkan. Maknanya dengan baca 3 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Allah pelihara dia pada waktu pagi sampai petang. Petang pula baca lagi 3 kali, Allah peliharanya daripada petang sampai pagi esok. Itu 24 wirid pada waktu pagi. InsyaAllah kita akan lihat pula wirid pada waktu petang. Ada sedikit perbezaan. Ini kita lihat kemudian. Setakat itu masa yang ada. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا